فالمغيرات صبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Sadaqallah. Ya salam, ya salam. Allah. Betul kiraat apa Ustaz Amir? Kiraat Imam Susi. Oh. Dia beza dia macam mana dengan kiraat kita? Ya, cuma dia di situ ada dipanggil, kalau ada ayat ni dia panggil idgham kabir. Maknanya kalau kita biasa wal adiyati dhabha, dia idgham masuk terus. Wal adiyat dhabha masuk ta tu dalam huruf dad. Di idgham kabir. Taranum ras. InsyaAllah. Ya, sikit dapat ilmu kita ni sikit. Cik saya tanya bukan macam tak tahu. Tak apa sebab untuk orang lain lah sebenarnya. Bantu. Saya memang tak tahu, Bantu apa yang ada. Bantu apa yang ada. Baik, dengan tajuk kita ni bantu dengan apa yang ada. Kebetulan kita sememangnya kita ada Islamic Aid Malaysia. Dan kita tahu Islamic Aid Malaysia ni terlibat dengan bantuan-bantuan. Jadi bantuan apa yang sedang dan telah diberikan sekarang ini sama dalam negara? Mungkin boleh cerita sikit Cik Zawahir dan Cik Farouk. Silakan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dan rakan-rakan pertama kali itu memang enjoy sangat-sangatlah. Enjoy. Ada tengok bawa pokok. Itulah set ni rasa macam di padang pasir. Allah. Kita nak siapkan tahun depan ada unta pula dalam. Okay, sebenarnya sekarang ni kita tengah sibuk program Baik Pulih Rumah. Kita usaha kita sebenarnya kita bertumpu ke dalam negara, di mana Sabah, Sarawak dan kita daripada utara di Perlis hinggalah ke selatan ke Johor. Jadi sekarang ni di 5 negeri kita tengah sibuk dalam program Baik Pulih Rumah yang tengah berjalan sekarang ni di Perlis, Kedah, Kelantan, Johor dan juga di Pahang. Jadi inilah orang kata dalam pada kita bantu ni sebenarnya kita Islamic Aid Malaysia ni kita fokus ya untuk bantuan dalam negara saja dalam negara. Kerana itu orang kata dekat nak musim haji ni kan. Nak musim haji ni pun program-program korban yang kita jalankan orang kata bertumpu di dalam negara. Maknanya kita buat di tempat-tempat yang orang kata bukan di bandar, di luar bandar, di Kedah, Perlis, Kelantan, orang kata tempat-tempat yang di kawasan pedalaman lah. Itu yang antara uniknya antara yang unik dibanding dengan orang kata ramai dalam musim korban ni ramai NGO banyak yang terlibat, kebanyakannya ke luar negara, tapi kita lebih bertumpu kepada masyarakat dalam negara kerana pengalaman kita sendirilah dah 3 tahun kita bergerak di dalam negara ni. Apa yang kita lihat sebenarnya rakyat Malaysia ni masih ada lagi yang perlukan sokongan. Masih ada lagi yang miskin ya.
masih ada lagi yang susah. Jadi kalau orang kata tak ada tu, saya rasa itu salah lah. Jom ikut saya tunjukkan di mana. Allah nanti Allah pergi. Kita pergi sekali di KZK. Bantuan kita sebenarnya kita terbahagi kepada beberapa sektor ya. Kita ada sektor pendidikan. Dalam sektor pendidikan ni kita bina perpustakaan ataupun library untuk rumah anak yatim, dan yang terbaru sekali kita baru siapkan sebuah library ataupun dalam bahasa mudahnya kita panggil pusat sumber untuk satu pusat tahfiz yang terletak di Nilai, di mana kita pada tahun ni saja kalau tak silap saya dah dalam 3 biji. Tiga buah yang kita siapkan di rumah anak yatim dan juga di pusat-pusat tahfiz. Itu sektor pendidikan. Kita ada dalam sektor bencana alam pun kita terlibat ya dalam bantuan banjir khususnya dalam negara. Kebakaran, ribut kan. Kalau kita jarang kalau di Kuala Lumpur ni kita jarang dengar ribut, tapi sebenarnya kalau di sebelah utara kerap berlakulah, di mana bila berlakunya ribut, kalau satu kampung tu kalau 5 biji buah bumbung semua terbang. Jadi sebenarnya kalau ialah orang kampung ustaz bila orang kampung di kawasan nelayan, bila nak tunggu bantuan daripada pihak yang berwajib tu agak lambat. Jadi kita dengan kapasiti kita sebagai satu badan NGO yang mempunyai rakan sukarelawan, kita ada lebih kurang 4,000 orang yang berdaftar di seluruh Malaysia, termasuk di sekitar Asia Pasifik ya. Kerana kita bergerak juga yang untuk program-program di luar negara seperti di Indonesia, Thailand ya, di Kemboja, Laos, Myanmar dan sebagainya. Jadi bila berlakunya bencana seperti ribut dan sebagainya, wakil sukarelawan kita dah maklumkan kepada kita dan kita terus hantarkan bantuan dari segi kewangan dan terus belikan barang-barang dan yang sepatutnya keperluan. Jadi kita ada banyak segmen kesihatan kita ada ya. Kita ada segmen yang macam bermusim bila untuk Ramadan ya, untuk Aidilfitri kita ada bantuan. Dan walaupun nama untuk Islamic Aid Malaysia, kita tidak fokus pada umat Islam saja, tidak. Maksudnya selaginya rakyat Malaysia? Selagi rakyat Malaysia, kita nak tunjukkan bahawa sebenarnya Islam ni satu agama yang cukup cantik sekali ya. Walaupun bangsa Cina ya, kalau dalam program bantuan kita libatkan samalah India dan sebagainya. Itulah yang uniknya Islamic Aid Malaysia ni. Alhamdulillah, satu saya sangat murni sebenarnya. Yang kita boleh puji sebenarnya, tak ramai juga orang muda yang terlibat sebenarnya kan dalam bidang kesukarelawan, kesukarelawanan. InsyaAllah. Dan kita nak bersama dengan Cik Farid, Cik Yasir tentang, mungkin penonton terfikir macam mana baja ni, macam mana baja ni membantu macam mana pula kan. Maksudnya pergi jumpa orang bagi baja ke apa macam mana. Kita akan sembang selepas ini, tapi sebelum itu kita nak berhibur dulu insya-Allah. Dengan bukan berhibur sebenarnya, kita nak berqasidah Bazri. Berqasidah. Salatu bissalamil mubi insya-Allah. Salatu bissalamil mubin linuqtati ta'ini ya gharami salatu ya Rasul bisalamil mubin linuqtati ta'ini ya salatu bissalamil mubin linuqtati ta'ini ya gharami salatu bissalamil mubin linuqtati ta'ini ya أصل التكوين من عهد كن فيكون يا غرامي نبي كان أصل التكوين من عهد كن فيكون يا غرامي أيوة الصلاة
يا غرامي أياما جاءنا حق النذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد أياما جاءنا حق النذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد على النبي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي 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 Amboi, dan sayang bawa dari Melaka. Silakan. Dondang, jangan tak dondang. Sila. Burung terkukur di pohon lada tingginya tali palas buat pemikat. Amboi, amboi, amboi. Salah maksudnya tu. Ya. Jawab. Burung terkukur di pohon lada. Rendang Saya bersyukur apa yang ada. Dondang sayang, kerja yang ikhlas lah berkat, membawa berkat. InsyaAllah. Amin. Lagi. Okay, Saya bersyukur apa yang ada. Ala dondang sayang, kerja yang ikhlas lah ikhlas, membawa berkat. Amboi, Rakib. Amboi. Sepanjang 6 musim di KZK. Pertama kali Dondang Sayang di KZK. Dan saya tahu siapa orang paling gembira. Tahu siapa? Tu dua orang tu, Syafiq dengan Efri. Relax, senyum siap kacau lagi. Tapi sebab ini antara benda yang perlu juga dijaga sebenarnya. Betul. Maknanya ialah kita kena perlu dipanjang-panjangkan juga. InsyaAllah. Syukur. Dan salah satu tanda bersyukur ni adalah dengan memberikan sumbangan pada orang lain, membantu mereka yang memerlukan. Itu salah satu tanda syukurlah. Dan kita nak tengok tentang baja ni. Macam mana baja ni bantu apa yang ada dengan baja ni macam mana? Mungkin Cik Farouk dan juga Cik Asir boleh ceritakan sedikit sebenarnya apa yang dibuat sebenarnya. Alhamdulillah, terima kasih jemputan di KZK hari ini Ustaz dan kawan-kawan yang ada kat sini. Kami sebenarnya bukanlah buat apa-apa pembaharuan dalam industri. Cuma apa yang kami cuba lakukan adalah bawa kembali petani atau peladang kepada konsep asas baja. Sebab kadang-kadang bila satu-satu benda tu dah lama,
Ramai orang dia kata, oh benda ni pakai satu produk ni magic boleh keluar hasil yang miracle. Jadi kita tidak buat produk begitu. Apa yang kita buat ialah kita ajak mereka kembali kepada asas, basic, dan kami cuba berikan produk yang terbaik, yang mana kami merantau ke beberapa tempat, beberapa negara, ke Jepun, ke China, ke Korea, Middle East, dan kami dapatkan sumber yang direct, yang terus, dan kami bawa balik ke Malaysia, dan benda-benda ni adalah yang diiktiraf dalam industri baja dan diguna pakai di seluruh negara-negara maju. So di Malaysia juga adalah bukan benda yang baru, cuma kadang-kadang kita ni terlebih dengan magic-magicnya. Jadi apa yang kami buat itulah untuk kembali balik kepada basic, benda-benda asas. Dan macam saya dalam 7 tahun dalam industri baja ni, dan saya lihat banyak yang orang kita, terutamanya orang Melayu kita, yang agak ketinggalan banding dengan bangsa-bangsa yang lain dari segi teknologi dan proses-proses pertanian. Jadi yang Yasir dia base di Tokyo. Jadi dia lebih tahu adik-beradik ni. Oh, dia beradik. Ya. Abang adik. Abang dia kecil sikit. Selalu biasalah bila makan dia suap kat adik lebih. Mana dia tak nak makan dia bagi kat adik. Maksudnya kalau ustaz pun maksudnya saya tak sama ayat tu, saya tak sama ayat. Maksudnya baja yang digunakan yang dipromosi ataupun teknologi ni adalah lebih masyarakat alam ke bagaimana ataupun dia macam ni. Apa yang kami cuba buat adalah sebab kami attach pada banyak konsultan-konsultan yang terlibat dalam industri peladangan. Dan petani-petani kecil, pekebun-kebun kecil, mereka tidak terdedah dengan apa yang plantation besar lakukan. Sebab itu kita tengok plantation yang besar ni untung yang banyak dan hasil yang banyak. Tapi bila kita tengok pekebun-pekebun kecil, mereka tidak dapat hasil yang macam mana plantation dapat. Maksudnya kemajuan plantation tidak membawa kepada kemajuan penduduk sekitar ataupun petani-petani. Macam mesej tu tak sampai kepada penduduk. Jadi daripada pengalaman-pengalaman kami, dan kami bersama dengan rakan-rakan kami yang lama dalam industri, kita garapkan semuanya sekali, dan kita telah buka center pertama kami di Jengka, yang mana kami bukan hanya sekadar menjual, of course kita meniaga, dan kami terapkan sekali apa yang kami praktiskan dalam peladangan, plantation, dan kami advisekan, nasihatkan kepada orang kampung, dan orang kampung, petani boleh datang ke tempat kami untuk dapat khidmat nasihat, atau kalau mereka perlu kami datang melawat ke ladang-ladang mereka, dan kami akan pergi. Dan kami tak charge apa-apa, just kongsi idea apa yang kami buat. Yang boleh sampai Jepun je pula tu. Pertama sekalinya saya Arigato saya mas, terima kasih kepada Ustaz dan juga semua rakan-rakan di KZK ya. Pertama sekali saya dulu belajar di Jepun. Saya belajar sana 5 tahun, kemudian kerja sana 3 tahun setengah di company di Jepun, dan alhamdulillah lepas tu berhenti, dan bersama-sama dengan abang saya lah kita set up company kami di Jepun, di base di Tokyo, dan fokus utamanya ialah itulah apa yang ada di Jepun kan, mungkin teknologi-teknologi yang ada terkini di Jepun, of course dalam bidang pertanian. Walaupun Jepun satu negara yang mungkin orang pandang dari segi robot, ada keretanya, walaupun Autroman sebenarnya tidak ada. Tapi dalam bidang agriculture terutamanya bagaimana mereka dalam satu saiz sawah padi yang kecil, tapi dia punya hasil dia mungkin 2-3 kali ganda daripada kita. Kan Jepun negara 4 musim, tapi tanaman padi dia hanya sekali setahun. Sedangkan kita 2 kali setahun. Jadi macam mana teknologi-teknologi yang ada yang boleh kita kembangkan di Malaysia. Jadi kita ada buat dengan collaboration dengan company-company di Jepun, bagaimana nak memindahkan teknologi mereka di Malaysia, boleh di-applykan di Malaysia. Dan dalam pada masa yang sama juga apa yang kita ada di Malaysia. Malaysia ni satu negara yang alhamdulillah dia tidaklah ketinggalan, dan banyak benda-benda yang sebenarnya boleh juga dijualkan di Jepun. Maksudnya kita berkongsi di situ. Kan Jepun bagi idea kat kita, kita pun bagi idea dekat Jepun. Jadi perkongsian yang sama gitulah yang kami cuba buat untuk kan merapatkan hubungan antara dua negara ni melalui pertanian, khususnya pertanian. Macam baju-baju tu banyak untuk sawit ni, kesian pokok ni dah nak mati dah ni. Dan untuk sawit je ke ataupun tunggu buah tamar tak tua-tua tak. Tua-tua tak.
Cik Farouk dan juga Cik Yasin membantu dari sudut pemindahan teknologi. Dan kita di Islamic Malaysia membantu pula dari segi fizikal, kemanusiaan dan sebagainya. Tapi dua-dua membantu dengan apa yang ada. Dan kita akan teruskan perbincangan selepas segmen terakhir. Dan sebelum itu kita nak bersama dengan Syekh kita. Syekh Kabir kita. Fadal ya Syekh. Kita dengar renungan. Kita dengar qasidah pula. Qasidah pula InsyaAllah. Silakan. يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجم حين هوى ما المعافى وسقيم سوى فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم سيد السادات من مضر غوث أهل البدو والحضر قل ساداتي من مضر غوث أهل البدو والحضر صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم قمر طابت سريرته وسجاياه وسيرته يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي بدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي صلى عليك الله يا رسول الله صلى على رسول الله محمد مصطفى ada satu bintang sinarnya berseri cahaya atas cahaya empat yang utama Salla alaika Allah ya Rasulullah Salla ala Rasulillah Muhammad Mustafa Satu menyampaikan dua beramanah tiga kebijaksanaan empat membenarkan Salla alaika
Mustafa. Ikuti sunnahnya, jangan kita ragu. Cobalah sedaya mampu, hidupkan berarti. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Dan kita telah sampai kepada penghujung segmen dengan tajuk hari ini, bantu dengan apa yang ada. Dan alhamdulillah kita ada Islamic Aid Malaysia kat sini. Betul. Dan sebahagian terakhirlah Cik Farouk. Yalah, kalau kita tengok orang muda hari ini tak ramai berminat dengan kerja-kerja sukarelawan. Dan Cik Farouk ni kalau anda nak tahu sebenarnya juga merupakan seorang DJ. Dia nasib baik tak bercakap. Kalau cakap saya memang habis. Silakan Cik Farouk. Okey, merujuk kepada tajuk kita, bantu dengan apa yang kita ada. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, sumbangan yang diperlukan bukan tertakluk pada keuangan semata-mata. Jadi macam kita ni orang muda, kata orang duit tu taklah banyak kan. Jadi kita kena sumbang apa yang kita ada, seperti dari aspek masa, tenaga. Dan lebih uniknya Islamic Aid Malaysia ni, di mana ia dibantu oleh mereka-mereka yang profesional. Di mana kita ada businessman, kita ada tukang masak, kita ada fotografer. Jadi apa yang kami lakukan, apa yang kami jayakan, program-program kami ni dibantu oleh golongan profesional. Jadi maksudnya, kalau macam ambil gambar tu, memang dia sukarelawan untuk ambil gambar. Menggunakan kepakaran mereka yang ada. Kalau macam jurnalis tu, reporter pun, kita ada kepakaran begitulah. Jadi program ni dapat dijayakan oleh orang-orang muda yang begitu prihatin. Kebanyakan mereka ni memang ada di antara sukarelawan kita ni sanggup ambil cuti berminggu-minggu, macam seminggu sanggup ikut kita pergi program-program misi. Jadi itu yang kami carilah, itu yang kami kata orang hargailah usaha mereka ni kan. Alhamdulillah, insya-Allah. Cik Zahir mungkin sedikit pesanan. Saya sebenarnya kita sangat sebagai Presiden Islamic Malaysia, saya rasa sangat-sangat bangga sekali lah dengan penglibatan anak-anak muda kita, kerana kita satu-satunya NGO yang daripada presidennya, saya timbalan presidennya DJ, pengerusi Kelantannya tauke restoran, pengerusi Kedahnya kontraktor, pengerusi Pahangnya engineer, pengerusi Peraknya designer. Jadi kita dalam organisation kita ni, kita tak ada orang yang berpangkat datuk, Tan Sri tak ada. Kita tak ada ahli politik, kita hanyalah ada mereka yang betul-betul passionate, ya. Maknanya profesional yang sangat-sangat passionate dalam kerja-kerja kemanusiaan. Seperti yang dikatakan oleh saudara Farouk tadi, maknanya orang muda tak ada kewangan banyaklah, ya, mungkin ini orang muda yang banyak kewangan. Saudara kita ni sebab dia meniaga baja, ya. Jadi maknanya kita perlukan kepakaran yang ada. Jadi kita ada artis sebenarnya bersama-sama kita yang menyumbangkan suaranya, ya. Kita ada chef, ya, yang bila berlakunya banjir, ya, contohnya ya di Pahang, ya, di Kelantan dan sebagainya, bila berlakunya banjir, kita ada chef yang bersama-sama kita memasak untuk untuk masa-masa banjir di pusat-pusat penempatan banjir. Jadi di situlah dengan kepakaran masing-masing, ya, kita ada program, contohnya yang saya cerita tadi, program Baik Pulih Rumah, ya. Kita ada arkitek, ya, saudara-saudara arkitek, kita ada engineer yang mana menyumbangkan kepakaran masing-masing bagaimana nak baiki rumah, bagaimana nak bina rumah dengan kos yang sangat murah, ya. Dan dengan adanya kontraktor ni, maknanya kontraktor kita ni, rakan-rakan kita ni, kita dapat baik pulih rumah, kita dapat bina rumah dengan kos yang sangat murah. Kenapa? Kontraktor ni bila dia ada job lah, contohnya bila dia ada kerja. Jadi apa yang contoh saya bagi satu program lah, ya, projek yang kita buat di Kedah. Jadi pengurusi kita seorang kontraktor. Jadi bila dia dapat job yang nak buka bumbung ni dengan tiang-tiang, dengan kayu-kayunya, okey, dia masih boleh digunakan lagi, ya. Jadi barang-barang ni yang kita orang kata recycle balik, ya. Recycle balik, kita dapatlah orang kata bantu rumah orang miskin. Maknanya kalau dengan peruntukan yang 5,000 tu, ya, untuk
Satu rumah tu kita boleh buat sehingga 10,000. Peruntukan 10,000 tu kita boleh buat sehingga 15,000. Inilah dengan kepakaran yang kita ada. Dan terus setia bersama dengan DKZK. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami, dan jangan lupa untuk like dan juga berikan komen anda di Facebook rasmi kami. Ya, DKZK TV Azra Malaysia. Dan Islamic Aid Malaysia ada Facebook? Ada. Kita ada di www.iam.org.my. Dan Facebook Facebook www.myislamicaid. Itu saja. My Islamic Aid, insya-Allah. Dan ada Facebook? Ada Facebook? Kita ada di Green Trade Mall. Green Trade Mall. InsyaAllah. Kita cerita nak buka mall. InsyaAllah. Boleh berhubungan dan berukhuwah di sana nanti, insyaAllah. Dan ada rezeki kita jumpa lagi. Dan sebelum kami tutup, mohon ampun dan maaf segala anda kata tersalah bicara. Dan kita tinggalkan anda dengan Ya Hanana. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله سامي إن شاء الله يا هنانا 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 خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في خلق ثاني وعليه أنزل يا هنانا